Pasukan polis bersenjata ditempatkan di hadapan Dewan Bandaraya Yangon. Ia susulan protes terhadap rampasan kuasa di Myanmar yang masih berlarutan dalam kalangan rakyat negara itu. Protes ini merupakan protes terbesar sejak rampasan kuasa oleh tentera yang berlaku Isnin 1 Februari 2021 yang lalu. Pentadbiran baharu yang telah menggulingkan kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi telah bertindak menyekat sebahagian besar akses internet dan komunikasi lain. Tindakan diambil selepas negara itu menyaksikan peningkatan dalam siri tunjuk perasaan selepas rampasan kuasa yang menjatuhkan pemerintah awam dipilih rakyat iaitu pasca pilihan raya November lepas. Sebelum rampasan kuasa berlaku, tentera Myanmar telah menahan penasihat negara Suu Kyi, Presiden Win Myint dan anggota kanan lain dari Parti Liga Demokrasi Kebangsaan NLD. Seterusnya, tentera turut menyekat laman Instagram, Twitter dan Facebook yang didakwa digunakan orang ramai untuk menyebarkan berita palsu. Sejak berlaku rampasan kuasa tentera dan penahanan Suu Kyi, Myanmar menerima kecaman antarabangsa yang menyifatkan demokrasi di negara itu semakin buruk. UNTA tentera telah menguasai negara itu dan mengisytiharkan darurat selama 1 tahun. Pengisytiharaan darurat itu dibuat melalui pengumuman yang dilakukan oleh pejabat Presiden Myanmar. Pengisytiharan ditandatangani naib Presiden pertama U Min Suet yang kini pemangku presiden dan diumumkan di Irrawaddy TV iaitu stesen penyiaran milik tentera. Menurut kenyataan itu, kuasa negara akan diserahkan kepada Panglima Angkatan Pertahanan Min Aung Hlaing. Pengisytiharan darurat ini dibuat selepas ketegangan dengan kerajaan awam sejak beberapa hari lalu semakin memuncak ketika sidang parlimen. Berdasarkan situasi semasa, NLD beranggapan bahawa tentera kini merancang untuk melakukan rampasan kuasa. Penahanan Suu Kyi dibuat seminggu selepas Aung Hlaing mengumumkan tidak menolak kemungkinan rampasan kuasa akan berlaku bagi memansuhkan perlembagaan Myanmar. Rampasan kuasa itu sekaligus menangani krisis politik yang kian rapuh di Myanmar. Sejak beberapa minggu lalu, junta tentera menuduh pilihan raya umum November lalu dicemari dengan penipuan undi. Apabila pilihan raya itu menyaksikan NLD pimpinan Suu Kyi meraih kemenangan besar. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya Myanmar menolak tuduhan penipuan undi oleh tentera dengan mengatakan bahawa tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibiliti undi. Perlembagaan memperuntukkan 25% kerusi di parlimen untuk tentera dan kawalan 3 kementerian utama dalam pentadbiran Suu Kyi. Terdahulu, penunjuk perasaan dilaporkan telah berkumpul berhampiran dewan berkenaan sebelum berarak dan melaungkan slogan anti-tentera. Menurut laporan, kronologi sebelum terjadinya rusuhan dan darurat ini sepatutnya pada 1 Februari 2021 negara itu akan mengadakan sesi permulaan sidang parlimen baru bagi Myanmar selepas pilihan raya diadakan pada 8 November 2020 ketika dunia masih bergelut dengan virus membunuh COVID-19. Namun pada awal pagi yang sepatutnya sidang parlimen itu bermula, ada berita yang sudah dijangkakan berlaku iaitu pemimpin de facto atau Chancellor Myanmar Aung San Suu Kyi serta beberapa pemimpin Liga Demokrasi Kebangsaan NLD telah ditangkap tentera sebelum kemudiannya diisytihar darurat pula selama setahun. Plot drama politik di negara paling bongsu dalam entiti ASEAN ini terus bertukar kepada situasi yang membimbangkan. Apalagi timbul desas-desus kemungkinan rampasan kuasa tentera akan berlaku, namun desas-desus itu dinafikan oleh Ketua Tentera Myanmar iaitu Jeneral Min Aung Hlaing. Untuk rekod, sebelum Myanmar kembali ke pangkuan demokrasi dan menikmatinya selama 10 tahun, selama 50 tahun negara bumi emas itu telah dicengkam pemerintah tentera atau junta. Jika terjual perpaduan, maka penggantinya tidak akan sama. Kalah jadi abu, menang jadi arang.